Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Pertamanya Kota Marudu merakamkan ucapan jutaan terima kasih atas peluang yang telah diberikan untuk membahaskan Tita Diraja Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Boton Agung. Datuk Speaker, sebagai wakil rakyat yang sentiasa menjunjung setia pada institusi diraja serta mendukung 5 teras rukun negara, Kota Marudu amat menghayati Tita Diraja yang amat prihatin kepada kesejahteraan rakyat dan menekankan amalan tata kelola pentadbiran kerajaan di semua peringkat yang perlu diperkukuhkan. Tita tersebut menjadi asas dalam pentadbiran kerajaan serta pedoman kepada wakil rakyat dalam melaksanakan amanah tanggungjawab kepada rakyat dan juga negara. Datuk Speaker, 30% daripada intipati Tita Diraja adalah berkaitan untuk memerangi amalan rasuah. Isu kesejahteraan rakyat, pendidikan, perumahan, serta kesihatan juga antara yang ditekankan dalam Tita Diraja. Pengukuhan perpaduan rakyat serta memelihara keharmonian masyarakat Mazbuk diberikan penekanan dengan menghayati semula niat asal pembentukan Malaysia melalui Perjanjian Malaysia 1963. Dengan menghormati hak-hak negeri atau wilayah yang terlibat melalui permufakatan dalam menangani sebarang pertikaian tanpa mengundang rasa kebencian, malah harus hormat menghormati antara satu dengan yang lain bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang harmoni. Datuk Speaker, Kota Marudu mengucapkan tahniah kepada Kerajaan Madani yang diterajui oleh Yang Berhormat Tambun kerana berjaya mencatat pertumbuhan ekonomi 4.7% pada tahun 2025. Nilai ekspor meningkat kepada 45.4 bilion ringgit dengan jumlah dagangan negara yang tertinggi iaitu 3.061 trilion. Pencapaian yang tertinggi negara. Semua ini merupakan indikasi bahawa ekonomi negara kita kian bertambah kukuh. Dengan pengukuhan ekonomi negara, kita mengharapkan, ataupun Kota Marudu mengharapkan limpahan kemajuan untuk keperluan asas rakyat, terutama di kawasan luar bandar, perlulah diperkasakan oleh kerajaan. Datuk Speaker, Kementerian Pendidikan telah pun mengumumkan bahawa kanak-kanak Sawal umur 6 tahun akan dibenarkan memasuki tahun 1 pada tahun depan ini, tahun 2027. Walaupun ini sesuatu yang baru, tetapi kita menyokong dan berpendapat bahawa rakan-rakan ahli sependapat dengan rakan-rakan ahli parlimen yang lain supaya kemasukan umur 6 tahun pada tahun 1 ini, kalau boleh, tidak berpilih. Malah Kementerian Pendidikan perlulah mewajibkan kanak-kanak yang berusia 6 tahun memasuki tahun 1 sama rata tanpa ada pengecualian. Ini amat penting supaya tidak ada gangguan emosi kanak-kanak yang rasa tertinggal dari rakan-rakan yang lain atau rasa rendah diri sebab tidak masuk bersama dengan rakan sebaya yang mungkin akan ada kesan psikologi jangka panjang. Ibu bapa pula sentiasa risau akan anak mereka ketinggalan pembelajaran daripada rakan-rakan sebaya yang lain. Dalam kita bercakap soal kemasukan awal tahun 1, kita juga jangan lupa bahawa pembelajaran peringkat awal atau tadika perlu diperkasakan dari sudut prasarana. Sebagai contoh, terdapat bangunan tabika di bawah kendalian Kemas yang amat daif, tidak selamat digunakan kerana bangunan terlalu uzur dan disahkan oleh pihak kesihatan dan juga JKR sebagai bangunan yang tidak selamat tetapi masih digunakan kerana ketiadaan bangunan. Contohnya tabika Kemas di Kampung Lajung, Batunggung, Kota Marudu. Kota Marudu meminta pihak kerajaan agar memberikan perhatian supaya bangunan baru dapat dibina demi memperkasakan pembelajaran peringkat awal kanak-kanak. Begitu juga bangunan-bangunan sekolah rendah yang memang telah pun disahkan oleh pihak JKR sebagai bangunan yang tidak selamat. Saya difahamkan oleh pihak PPD Kota Marudu bahawa senarai sekolah yang amat perlu dinaik taraf, yaitu bangunan yang tidak selamat digunakan lagi, telah pun dikemukakan kepada pihak Kementerian Pendidikan untuk tindakan dalam RMK yang ke-13 ini. Sehubungan dengan itu, Kota Marudu mohon agar pihak kerajaan melalui Kementerian Pendidikan untuk mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan fokus keutamaan dalam Tita Diraja. Datuk Speaker, kemudahan asas yaitu jalan perhubungan desa amat diperlukan bagi menjamin pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Alhamdulillah, di bawah Kerajaan Madani yang diterajui oleh Yang Berhormat Tambun, beberapa batang jalan raya sedang dalam pembinaan untuk dinaik taraf di kawasan Kota Marudu. Termasuklah pembinaan Jalan Pen Borneo. Rakyat amat bersyukur dan berterima kasih pada kerajaan atas usaha Yang Berhormat Tambun dan Kerajaan Madani
bagi kelulusan keuangan yang diberikan untuk semua jalan-jalan yang tersebut. Dalam kesempatan ini juga, Kota Marudu sekali lagi mendesak pada Kerajaan Madani dan juga kementerian yang berkaitan seperti KKDW dan juga JKR agar dapat memberikan keutamaan dan peruntukan bagi naik taraf jalan-jalan seperti berikut, yaitu Jalan Gomon, Jalan Rampai, Jalan Kuromoko, Jalan Malangkap ke Tagibang, dan juga Jalan Bambangan di daerah Kota Marudu. Selain daripada naik taraf jalan-jalan utama Kota Marudu, kita juga meminta ataupun merayu kepada Kerajaan Madani agar memberikan peruntukan untuk jalan-jalan kebun yang pada rakyat ini amat penting untuk ekonomi mereka. Kota Marudu memohon kepada pihak ICU dan juga Kementerian Ekonomi serta KKDW agar memberikan perhatian setiap permohonan yang melibatkan jalan-jalan kebun selain daripada jalan-jalan utama perhubungan desa. Saya juga ingin membawa suara rakyat Matunggung, Kota Marudu pada syarikat-syarikat utama pembinaan PEN Borneo. Rakyat bersyukur dengan usaha kerajaan dalam memulakan pembinaan PEN Borneo yang amat diperlukan untuk merancangkan pembangunan asas rakyat. Namun apa yang mengecewakan rakyat, bila kenderaan berat serta lori-lori yang melebihi muatan 30 tan yang lalu di kawasan perkampungan ataupun jalan-jalan utama kawasan luar bandar, seperti Jalan Tinangol ke Andrason Laut, telah rusak teruk ya, dengan banyaknya lori-lori yang melalui jalan-jalan yang melebihi muatan. Bukan saja jalan yang hancur seperti bubur, tapi ia menyukarkan kehidupan masyarakat kampung. Apa yang rakyat minta supaya syarikat kontraktor utama, contohnya Azam Jaya Sendirian Berhad, ini bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan tersebut dengan sempurna, seperti yang dinyatakan oleh pihak JKR daerah bahwa syarikat-syarikat utama inilah yang bertanggung jawab untuk menyelaras ataupun memperbaiki, menyelenggara jalan-jalan yang rusak ini. Terutama sekali bagi mereka yang menghadapi masalah, yang mempunyai kereta-kereta yang kecil, bukan saja rusak, tapi kadang-kadang mereka tidak boleh melalui jalan yang rusak akibat muatan yang lebih ini. Kota Marudu mohon agar pihak JKR sentiasa memantau dan mengarahkan syarikat-syarikat tersebut melaksanakan pembaikan dan penyelenggaraan yang berkala dengan sempurna. Datuk Speaker, isu kesihatan juga merupakan aspek yang ditekankan dalam Tita Diraja. Hampir setiap perbahasan Kota Marudu akan membangkitkan isu-isu kesihatan. Dengan itu, Kota Marudu meminta pada Kementerian Kesihatan supaya dapat melaksanakan penambahbaikan bukan saja bangunan baru untuk Kota Marudu, tapi juga peralatan-peralatan penambahan doktor yang seringkali menjadi rungutan kepada rakyat Kota Marudu perlulah diambil kira dan diambil perhatian untuk dilaksanakan dengan segera penambahbaikan yang diminta oleh rakyat. Begitu juga pembinaan klinik kesehatan di kawasan Sucogon Megendai dan juga pembinaan klinik di kawasan Sebayan di Matunggung. Saya mohon supaya pihak Kementerian Kesehatan akan mengambil kira keperluan rakyat untuk disegerakan pembinaan klinik kesehatan ini demi menjamin kesejahteraan rakyat. Datuk Speaker, dalam laporan Jabatan Perangkat Malaysia yang terkini, Sabah masih mencatat kadar kemiskinan tertinggi yaitu 0.7%. Kota Marudu yang adalah antara yang masih tersengarai dalam daerah termiskin. Amat bimbang dalam keadaan semasa ini. Kehidupan rakyat kita belum jauh berubah. Kita sering ditanya oleh rakyat, apakah perancangan kita untuk mengubah status kehidupan rakyat? Kita semua tahu perkara pokok yang perlu dilaksanakan dan disediakan oleh kerajaan adalah mewujudkan infrastruktur atau kemudahan asas. Masalah jalan perhubungan, masalah bekalan air serta masalah bekalan listrik perlulah diambil kira dan diambil keutamaan oleh pihak kerajaan kita. Kota Marudu mohon kepada Kerajaan Madani agar lebih menumpukan usaha membangunkan kawasan luar bandar yang agak jauh tertinggal. Datuk Speaker, menghormati dan menghayati Tita Diraja dan juga Perjanjian Malaysia 1963. Kota Marudu amat menghargai kerana Baginda Tuanku amat prihatin dalam perkara ini yang merupakan suatu yang amat penting bagi kami mewakili wilayah Sabah. Kota Marudu mohon kepada Kerajaan Madani agar dapat mempertimbangkan kesegeraan pelaksanaan perkara 112C dalam perlembagaan yang berhubung kait pelaksanaan 40% yang merupakan suatu isu yang sedang disensasikan oleh media sosial. Kota Marudu mengharapkan dengan pelaksanaan 40% mengikut formula yang dipersetujui akan menamatkan penantian rakyat Sabah secara langsung untuk mengukuhkan hubungan serta kedudukan Kerajaan Persekutuan dan juga wilayah Sabah. Ini juga akan mengukuhkan keberkesanan bagi menghapuskan rekod kemiskinan
serta kelembapan pembangunan di wilayah Sabah. Datuk Yang Dipertua, sebenarnya ada beberapa lagi perkara yang saya ingin bangkitkan, tapi mungkin masa mencemburu kita. Ada satu perkara yang terakhir, yaitu berkaitan rapat dengan keselamatan ataupun nyawa rakyat kita. Saya meneliti bahwa buaya ini adalah ancaman kepada rakyat di negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan di kawasan saya, di kawasan Kota Marudu, hampir setiap tahun, ya, banyak ataupun ramai yang telah mencari mangsa-mangsa buaya ini. Buaya ini pula adalah termasuk dalam hewan liar yang dipelihara ataupun tidak boleh dibunuh oleh rakyat kita. Jadi saya minta kepada kerajaan satu garis panduan yang khusus kepada rakyat, pada kementerian dan juga jabatan yang bertanggung jawab, bagaimana untuk mempertahankan, melindungi rakyat kita yang terdedah kepada masalah serangan daripada buaya ini. Jadi Yang Dipertua, mungkin ini perkara yang ringan bagi kita, tapi ini melibatkan nyawa rakyat kita. Tahun lepas beberapa insiden di Kota Marudu yang menjadi mangsa. Baru-baru ini saya mengunjungi seorang anak umur 16 tahun, pemuda kita, belia kita. Dia telah dibaham oleh buaya, bergelut dengan buaya 20 menit, tangannya patah dan seluruh badannya telah luka parah. Nasib baik Tuhan masih sayangkan dia, masih selamat. Ini yang menjadi asas bagi kita, Datuk Speaker, supaya kita minta kerajaan agar biarpun buaya ini termasuk dalam protected animal oleh kerajaan, tapi biarlah kita mengutamakan nyawa rakyat kita. Kalau boleh kerajaan bila mendapat ataupun jabatan-jabatan bila mendapat aduan daripada rakyat, haruslah melaksanakan tanggung jawab untuk mengutamakan keselamatan rakyat kita dengan mengambil tindakan-tindakan yang drastik untuk mengawal populasi buaya di Sabah yang kian meningkat. Datuk Speaker, sekian daripada Kota Marudu. Mohon menyokong. Terima kasih.